Okay, so we are starting jap eh. Okay, akak okay ke kita start sekarang? Okay. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke program Retire Rich Millionaire. Okay, yang berusaha Puan Zaibidah binti Zaharom selaku pensyarah kami untuk subjek Fin 533 serta rakan sekelas kami dan hadirin sekalian. Baiklah, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan rahmatnya, maka kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini untuk menjayakan program ini. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian kerana sudi menghadirkan diri ke program ini, terutamanya kepada yang dihormati Cik Nur Fatihah binti Azlan kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri ke majlis kami ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada hadirin dan hadirat yang datang untuk menimba ilmu dan berkongsi pengalaman. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sempadannya. Baiklah, untuk tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan majlis kita dengan sesi perkongsian daripada Cik Nur Fatihah binti Azlan. Cuma di sini saya ingin ingatkan kepada sesiapa yang ada soalan ataupun pertanyaan, boleh sertakan soalan di bahagian chat dan kita akan berikan soalan tersebut kepada Cik Nur Fatihah untuk menjawab. Okey? Dengan segala hormatnya dipersilakan. Alright. Thank you so much untuk daripada Ain and semua yang join malam ni. Alright, first of all saya nak mengucapkan terima kasih kepada UiTM Pasir Gudang yang menjemput saya sebagai speaker untuk program malam ni, di mana mereka mempunyai ini adalah salah satu program yang wajib mereka lakukan untuk mendapat markah, betul? Kalau buat this kind of program adalah salah satu carry mark untuk diorang untuk this SEM punya um, untuk subjek ni. And the best part untuk subjek personal finance, diorang dapat more exposure and lebih exposure pasal how you nak manage finance yelah bila daripada mula and you guys belajar. And untuk pengetahuan mereka sedang belajar sambil bekerja mereka ambil kursus ni kan? Macam mana you guys punya PJJ? Part Kelas time. waktu malam, and then Ah, waktu hujung minggu. So mereka sambil bekerja dan sambil belajar. So I am so proud of you yang terima kasih sebab sudi ajak saya dalam program ini. Okay, and then your lecturer, terima kasih juga untuk beri peluang di mana saya adalah salah satu alumni untuk UiTM juga, dan saya juga adalah salah satu pelajar untuk this program, iaitu Bachelor of Business Administration Finance. Okay, and Alhamdulillah terima kasih juga untuk semua yang join and dengar, berminat untuk dengar sesi malam ni mengenai Retire Rich Millionaire. Okay, so boleh ke saya tanya siapa yang ada dari Johor? Ada tak dari Johor boleh jawab dekat chat kan? Sebab saya sebenarnya dari Seremban and then this UiTM from Johor. Mula-mula mereka approach, saya terkejut juga kan. Mungkin saya kena datang Johor ke nak kena bagi talk. So siapa yang dari Johor boleh bagi tahu tak? Boleh reply tak? Sebab I minggu will depan insya-Allah memang syak. ada tak siapa yang dari Johor? Beberapa orang dari Johor. Okay. Ada Haida. Okey, terima kasih. Syahira, Zari, Sofia. Ramai dari Johor. Oh, okey. Okey, insya-Allah saya dari Seremban and minggu depan saya akan ke Johor. And saya akan mulakan saya punya presentation malam ni dengan tajuk Retire Rich Millionaire. Okay, so yang dari Johor ni, mana tahu ada rezeki kita boleh jumpa kan? Dah nampak muka saya dekat Zoom ni. Kalau ada rezeki, boleh hi-hi saya kalau nampak kan? Okay, kejap. Saya nak share screen .
However, he did not appeal was made by a prominent politician who had been accused of Australia. Okay. Kenapa? Okay, sorry. Saya nak... Sorry, Ain. Saya tak jumpa button share screen kat sini. Dia dekat bawah. Dekat Betul. bawah tu. Tadi ada tau. Dia tak ada one of the options. Kejap. Kenapa tak ada button share? Sekarang tak nampak apa-apa lagi kan? Tak ada. Saya tak ada option share screen. Saya ada mute. Tadi saya pernah ada try share kan? Okay. Mungkin saya kena tekan daripada sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak tak? Sekejap tengah loading. Okay. Alright. Cantik. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tadi kita just ice breaking je lah yang saya daripada... Okay, nama saya Nur Fatihah binti Azlan and saya daripada Seremban. So, saya bekerja, yang saya dah bagi tahu tadi, saya adalah alumni daripada UiTM Bandaraya, Melaka. And saya juga ambil mengambil pengajian Bachelor of Business Administration, Accounts Finance. So, in my experience selepas sahaja graduate daripada belajar, saya terus menceburi bidang finance ni dalam company Public Mutual Berhad. Okay, so ni sedikit background tentang saya. And saya dah berkecimpung semenjak 2021. Okay, and my experience as of now, I have consult more than 200 clients all around Malaysia for Islamic Wealth Management. Alright, because I started during COVID. Okay, bila start 2020, saya start and mostly online. Kan? Kita kelas pun online, kita orang pun tak dapat. So that is why I started this business, this kind of working yang memang fleksibel. Sebab tu saya boleh ada klien all around Malaysia. Mostly saya buat online and then sebab tu saya tanya dari Johor ke, dari Kelantan ke, daripada Sabah, Sarawak pun ada. Sebab saya boleh buat online macam ni. Okay. And then, okay, so dah habis tentang saya. Kita boleh masuk topik tak malam ni? Dah ready ke semua dengan pensel, dengan buku ataupun semua boleh serap je? Pasal mungkin agak untuk yang muda-muda macam yang tengah study, baru bekerja, mungkin topik ni tak pernah lagi terfikir dekat mana-mana, maksudnya seawal umur 20 tahun kan, baru je habis belajar. So topik retirement planning ni agak jauh lagi ke depan, betul tak? So hari ni saya nak bagi exposure, at least you guys dapat insight on how retirement punya plan ni penting untuk you. Okay? Alright, so the 6 significant points adalah why you need to plan for your retirement, and then how much you need to save for retirement. The next one is why you need at least 1 million to retire. Since our topic tonight adalah to retire and be rich millionaire. And okay, the next point adalah platform to build your retirement fund, and 5 retirement mistakes to avoid, and lastly is retirement for public versus private sector. So saya akan kupaskan sedikit sebanyak about this topic and points all of this about retirement. Okay. Alright, so okay, kenapa retirement ni penting untuk kita yang walaupun baru start kerja ataupun yang dah bersara ataupun yang lagi 5 tahun nak bersara kan? Kenapa you kena plan? Okay, the first word ada the first quotes yang I nak bagi tahu adalah if you fail to plan, you plan to fail. Okay, so in our life lah, apa-apa pun kalau kita tak plan, kita plan untuk fail. Because
kita tak tahu apa akan jadi kan, what the future holds. But if we plan, then we can have the good path in our life lah. So for retirement ni ialah bila you bersara. Nampak tak? Kalau you tak plan, one of the issues here adalah 6.3 juta ahli KWSP memiliki simpanan kurang 10,000. So macam mana nak bersara dengan 10,000 tu? Because bila you dah bersara, you dah tak bekerja. Betul tak? You dah tak ada income. You dah tak ada income, you biasanya you bekerja, you dapat gaji setiap bulan, betul? Tapi bila you bersara ni maksudnya you dah berhenti bekerja. Tapi kalau you tak ada saving, you tak ada retirement plan, macam mana you nak hidup selepas bersara tu? Basically, how to survive after the retirement. Alright, so this another issue is belanja zakat duit persaraan KWSP 300,000 licin. If you bagi 1 juta pun, 5 juta pun, kalau you tak plan, you tak tahu the strategy, you boleh habis dalam sejam pun boleh, betul tak? So another issues adalah risiko wang persaraan habis sebelum meninggal dunia. So kalau kita dah ada macam mana pun retirement fund, then you think that you live okay 5 tahun je, 10 tahun je. Sebab kita tak tahu bila kita meninggal, betul? So kalau you guna 5 tahun cukup lah, and then lepas 5 tahun you nak guna apa? Sebab kita tak tahu bila lagi berapa jangka masa kita akan meninggal, kan? And then 240,000 tak cukup untuk bersara. Okay, 240,000 ni adalah basic savings yang diletakkan oleh EPF untuk akaun 1. So kalau kita buat simple math lah, 240,000 untuk perbelanjaan kita sebulan, kiraan dia adalah kita boleh hidup dengan RM1,000 sahaja. Okay, RM1,000 ni kenapa? Sebab 240,000 lepas kita pencen contoh umur 60, kita ada 20 tahun lagi untuk hidup. Contohlah umur 80. So kita ada 20 tahun, 20 darab 12 adalah 240. So kalau 240,000 bahagi 240, hanyalah RM1,000 sahaja setiap bulan. So this is a crucial issues sebenarnya yang hari-hari keluar berita. Ni bulan Julai, ini bulan November. Ini pun baru. So news ni sebenarnya ada, tapi sama ada kita aware ke tak tentang duit persaraan kita. Okay. So far okay tak? Baru intro je ni pasal berita-berita ni. Belum lagi nak masuk kita punya how our life punya roadmap. So sebagai untuk yang join malam ni, saya percaya ada yang umur 25, ada yang umur 30, ada yang umur 50. So saya bagi the basic life roadmap yang memang kita harap. And untuk kita yang baru bekerja, yang kita baru dapat duit adalah umur lepas habis belajar, betul tak? Macam kita semua, you guys yang jemput saya ni, ada yang sambil belajar and ada yang tengah betul-betul tengah study dekat you. So 25 ni adalah umur yang kita betul-betul baru dapat duit. Betul? Dapat duit, kerja, gaji, hujung bulan, belanja. Tapi you guys pernah fikir tak hujung ke depan lagi, bila you nak retire and bila masanya you nak rehat-rehat. Sebab cuba tengok 35 tahun, 20 sampai 60, 35 tahun you kena bekerja. Sekejap ke lama tu? Sebabnya kawan-kawan saya yang baru bekerja 5 tahun pun dah nak pencen. Katanya lah. Sebab rasanya penat sangat keluar pagi balik malam. So if you guys rasa penat, then you should aware yang one day you nak rehat. And you need to determine bila you nak rehat. Rehat tu adalah bila you nak bersara lah. You have income but you boleh duduk rumah. Okay. So bila cakap pasal retirement planning ni, then a basic financial rules lah. Basic financial rules, bila you dapat gaji, you can spend at least 50% necessities. Nampak tak? 50% of necessities,
30% of enjoying the present and save 20% for the future. Bukanlah nak cakap you tak boleh langsung guna your gaji kan untuk nak guna untuk hidup, nak guna untuk beli rumah, kereta, but at least set aside 20% for your future, for your retirement, for your emergencies, for your future use. Okay, so ni memang basic lah 50, 30, 20 ni. Kalau you guys nak ikut, memang bagus. Alright, so okay, ada 3 possibilities in life di mana kalau you cakap you umur 25, you umur 30, you tak tahu pun kan, we don't know what the future holds for us in this dunia yang sementara ni kan. So, sebab tu kita kena plan. Sebab kita ada 3 possibilities which is live longer and healthy. Live longer and healthy ni lah sebabnya you kena ada sufficient retirement. Sebab kalau you tak ada duit, tapi you sehat, you hidup lama, you nak guna duit apa untuk hidup? Sebab takkan you nak kerja sampai umur 80. Mungkin ada orang yang kerja sampai umur 80 sebab kita ada orang umur 99 pun masih bekerja. So kita kena plan macam mana kita nak ada duit sampai umur 80 tu. Okay, the number 2 possibilities adalah kita hidup lama tapi kita jatuh sakit. So jatuh sakit pun perlukan duit, betul tak? Sebab ubat sekarang dengan segala cost of medical, orang bila dah tak tua kita kena darah tinggi, kencing manis. So kita kena ada plan juga. Bila kita hidup tapi kita sakit, mana kita nak dapat duit untuk membiayai segala perbelanjaan kita waktu sakit tu, kan? And then the third one adalah early death. So bila kita meninggal awal kan, walaupun kita dah plan ni kan umur sampai 60, still perlukan duit, betul tak? Sebab duit, kita nak meninggal pun banyak duit yang kita perlukan, nak uruskan segala hutang. Kita ada hutang ni, waktu kita kerja ni buat hutang macam-macam. Itu kita go for debt, orang yang akan menguruskan kita punya hal-hal lepas meninggal. So takkanlah diorang nak menguruskan dengan duit diorang. So kita kena bersedia dengan duit kita supaya kita tak menyusahkan orang lain. Macam tu. So these 3 possibilities in life sangat penting yang saya rasa semua orang kena tahu and ingat, sebab tu kita kena plan. Kalau kita jadi macam ni, kita ada apa? Kita jadi nombor 2, kita ada apa? And kalau kita meninggal pun, at least kita boleh tinggalkan kepada waris dan dapat menguruskan segala harta-harta kita. Macam tu. Okay. Alright. So yang kat situ nampak tak? 35 tahun mengumpul duit untuk bersara. And kita kena tahu satu amount which is RM yang kita perlukan bila kita dah umur 60 tu. Sebab duit tu lah yang akan digunakan sepanjang the next 20 years bila kita okay, yang ni 80 ni adalah estimated life expectancy lah, which is kita mungkin akan meninggal umur 80 sebab Malaysia pun dah negara yang semakin menua. So along the years from 60 to 80 kita kena ada duit, betul tak? Sebab kita dah tak nak bekerja. Macam tu. Alright. Okay, so dengan RM tadi, you kenalah tahu, kat sini lah sebab tu lah you join, alhamdulillah you dapat join malam ni, then you know macam mana nak tahu duit yang you perlukan masa retire. Jangan terkejut sebab memang berjuta-juta sebenarnya kan kalau kita perlukan dengan kos sara hidup sekarang. Alright, so the first one, how much you need to save for retirement adalah dengan 25 rule for retirement. Okay, 25 ni adalah jangka masa yang kita hidup tu lah. So that the formula adalah annual expenses times 25. So bila annual expenses times 25, you akan dapat the investment needed for early retirement. So you dah ada 1 RM dah terkumpul masa umur 60. So macam mana nak kira dia adalah annual expenses. Annual expenses ni you punya gaji contoh 3,000 kan. 3,000 sebulan darab 12. So itu perbelanjaan you setahun darab 25. Contohnya 50,000 darab 25 dapat 1.25.
So 1.25 ni is the one that is the amount yang you perlukan upon your retirement. Faham tak? Banyak tak? Ini kat 50,000 ni around 4,000 per month. Untuk you dapat hidup 4,000 per month, you kena ada 1.25. And then the 4% rule ni adalah digunakan bila kita dah cukup the amount of retirement fund, kita keluarkan. Bila kita make pension umur 60, umur 61, kita boleh keluarkan sikit demi sedikit from 1.25. And kenapa dia guna 4%? Because kita ada the balance untuk grow lagi, sementara kita guna yang kita keluarkan ni 50,000. Faham tak? So bila kita keluarkan 50,000, kita kena guna macam mana kita dapat gaji dululah. Janganlah ada 1 juta, you pergi guna 500,000 beli tanah. Sebab kalau you guna 500,000, okay, mungkin boleh lah for investment kalau you ada plan, a proper macam a business punya ni kan. But itu pun kena plan. Kalau guna 500,000 from this one, tak banyak lah duit tu grow. Sebab kita nak duit tu kekal keep growing. Sebab kita tak tahu umur hayat kita sampai bila. So bila kita keluarkan 50,000 ni, the balance, the capital masih grow sambil kita hidup. Macam tu. Faham tak? Okay. So far, ni basic calculation lah yang boleh guna 25 rule and 4% rule. And then duit ni kat mana you kumpul? Boleh you letak daripada kita muda, kita dah carum EPF. And then you can diversify, masuk unit trust, and then you boleh carum masuk PRS, and then maybe you ada simpan sikit-sikit dekat ASB, tabung haji. So kita akan keluarkan duit daripada semua account ni, tapi kita tak naklah duit kita makin susut. Kita keluarkan ikut keperluan kita sahaja. Okay. Alright, so kat sini dah tahu dah tengok gaji and then kena darat 25. Itulah amount yang you perlukan. Okay, kat sini ada sedikit calculation lah yang untuk yang finance mungkin boleh hadam sikit. So, ini memang nombor je and saya dapat this calculator ada je dekat website. Okay, so saya kira untuk orang yang umur 30, saya bagi contoh. Untuk orang yang sekarang 30. Kenapa kena buat calculation ni? Sebab kita kena masukkan inflation. So nampak tak kat situ? Kita masukkan umur 30 and then retirement age 60. So kita ada 30 tahun untuk bekerja and kumpul duit retirement. Okay, so estimated life expectancy at the age of 80. And now, inflation rate kita, kalau harga makin naik kan, itulah inflation. So inflation kita 3%. Dengan inflation tu, kita kena simpan our retirement fund in the platform yang boleh bagi more return than inflation. So nanti I bagi tahu you kat mana boleh simpan more in a platform yang boleh dapat more return than 3%. Kalau you tahu, dekat tabung haji bagi 3% kan, dekat ASP bagi 4 to 5%. So you kena ambil tahu lagi kat mana you nak simpan your retirement money ni, yang boleh beat the inflation. Sebab kalau you simpan dekat bank sahaja, habislah dimamah oleh inflasi. Sebab barang makin mahal kan. And then okay, so now annual expenses macam tadilah 50,000 setahun. Okay, kita dah calculate this one with inflation and 7%. Tengok, lagi 30 tahun, which is kita ada 30 tahun lagi retirement. Dari 50,000, kita perlukan 121,000 setahun. 121,000 ni around 10,000, betul tak? 10,000 sebulan. Mustahil tak duit tu akan naik daripada 4,000 sebulan jadi 10,000 sebulan. Sebab sekarang pun basic kalau kita punya belanjawanku yang kira berapa cost of living adalah around 2,000 ke 3,000. Dulu
1,000 pun boleh hidup kalau kita cakap pasal dululah. So sekarang dah perlukan 2 ke 3,000. So in the future 2 ke 3,000 tu kita perlukan 4-5,000 kan. So kita dah kena tahu macam mana kita nak belanja dengan duit yang sama. You dapat you kena bayar hutang, you kena bayar makan. So kat sini nampak future amount required for retirement adalah 2 juta. Sebab kita ada 20 tahun lagi untuk hidup. Sebab waktu kita hidup tu, kita nak same income. Same income yang kita guna masa kita bekerja. Alright, so the future value ni contohlah kalau dalam your EPF ada 650,000. You still ada shortfall 1.7 million untuk your retirement, untuk your retirement fund. And then this calculator, dia bagi one investment options, macam mana you nak save for your retirement, macam mana duit tu nak jadi 2 juta. Sebab in investment pun you kena belajar deeper untuk tahu macam mana dia nak grow. And one of the option ada 200,000 ni kita stay and let it grow for 30 years. And another option adalah simpan monthly investment about 1.4K. Ini adalah dah separuh gaji, betul tak? Nak simpan 1.455. But it's okay. Nama pun personal finance. So kita boleh personalize, depends on you punya pocket masing-masing. But yang penting satu je retirement plan. Yang penting satu je planning. Kalau you tak plan, macam mana you nak tahu semua amount ni? Okay. Right, so kat situ ni amount dia. Okay. Ni contoh, if you dah tahu berapa amount yang you nak. What is your desired retirement income? So kalau you makan nasi sebelum bersara, mestilah you nak makan nasi juga selepas bersara, betul? Umur 55 makan nasi, pergi naik kereta, pergi kerja, selalu pergi kerja. Lepas bersara nak pergi surau, nak pergi jalan-jalan, you bayar minyak yang sama, you bayar makanan yang sama, you bayar rumah bil yang sama. So takkanlah you nak downgrade your lifestyle daripada gaji 5,000, lepas bersara you nak 1,000 je. So dengan amount ni you boleh tahu. This is the example. Kalau monthly expenses during retirement 5,000, you kena ada 800,000. Kalau you nak 8,000, you kena ada 1.3 million, and then if 10K you need to have 1.6 million. So dia dah siap bagi solution dah. Berapa you kena save. This one especially untuk orang yang ada business kan. Kalau orang yang ada business, mungkin dia tak ada gaji tetap, and then mungkin dia berniaga kan. So boleh simpan. Bila dia dah simpan selama 20 tahun, 691, then dia boleh kumpul 848,000 ni. So bolehlah dia berhenti berniaga, betul tak? And then dia boleh dapat 5,000 sebulan. So dia dah boleh duduk rumah dah dengan 5,000. Tapi mungkin orang kat luar sana tak tahu pun macam mana nak dapatkan 5,000 sebulan ni. Sebab tu kena datang malam ni, at least you dapat ilmu ni and boleh practice and boleh share dekat orang ramai. You dah plan belum untuk retire? Okay. So far, dah pukul 9, kita ada setengah jam lagi. Ke dah ada yang dah tidur ke? Esok, mentang-mentang esok hari Sabtu kan? Kalau ngantuk ke apa, tanya je soalan Saya tak sempat tengok soalan lagi. Kalau ada soalan, Ain boleh bacakan juga akhir nantilah sekali boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, so ni adalah contoh yang saya cakap tadi lah. Bila you makan, umur 55 you makan nasi kan. Umur 56 you bersara pun you nak makan nasi. So bila you makan, ini estimated cost lah. Untuk sehari at least RM30 sekarang, betul? Makan nasi dengan lauk ayam pun dah nak dekat RM10. So kalau makan 3 kali, makan petang, makan malam, ini cost untuk seorang ya. Untuk satu orang. Macam mak saya, dia dah pencen, dia nak makan siang, petang, malam, pagi, tengah hari, petang, malam.
Alhamdulillah masih ada selera kan nak makan. So, perlukan RM30 satu hari. Okay. Setahun ada 365. This is basic calculation and RM10,950 untuk setahun. So, kita bayangkan kalau kita hidup untuk 25 tahun lagi. Lepas bersara, 55. So, amount untuk makan sahaja adalah RM273,000. Untuk makan sahaja. Macam mana kita rasa RM100,000 tu banyak? Tak banyak pun. Nak makan pun tak lepas kalau you ada RM100,000 je untuk retirement. So, RM270,000 ni untuk seorang je. Kalau kita dengan spouse yang ada mak ayah kan, you ada pasangan, jadi $500,000 lah, betul tak? Makan sahaja RM500,000. Percaya tak? Tapi sebab orang tak pernah calculate the cost, orang tak pernah tahu duit tu akan surut. Sebab tu dia tak plan. Dia tak plan for dia punya retirement. So bila dah tua pun mestilah kita sakit kan, semakin sakit memerlukan vitamin, mungkin kalau yang ni nak pakai pampers, ada yang naik wheelchair. So benda-benda tu adalah cost of retirement. Kita akan gunakan duit-duit yang dah terkumpul tu. So takkan kita nak guna semua kan. So kita dah kena tahu kos yang sama kan. Kita nak beli baju juga, kita nak makan, bil api, bil air kena bayar. Takkan lepas ni nak keluar duduk rumah lain kan. House maintenance pun masih sama. Okay, yang ni yang penting adalah pergi haji kan. Yang kalau dari muda you ada aim untuk retire or you dah ada aim untuk nak pergi haji, you dah kena tahu berapa amount haji you nak kumpul, you nak pergi berjalan-jalan, nak pergi luar negara. Kalau you pergi luar negara, tiba-tiba nak guna RM50,000. Mungkin banyak sangat lah guna RM50,000 kalau berjalan luar negara ke. Nanti you dah guna duit retirement you yang RM1,000,000 tu. Dia berkurang lah. Padahal kita kira untuk makan pun dah RM200,000. So sebab tu kita kena plan and invest duit kita supaya dia keep growing. You dapat dividen, you dapat return, baru you enjoy duit tu. Bukanlah enjoy, baru you boleh guna duit tu. Sebab you dah dapat, the money is making the money for you. Macam tu. Alright, so ni you nak bagi give donation kan. And then rising of medical expenses. Sekarang memang sangat-sangat tinggi kos-kos rawatan kanser, kos-kos nak jantung, semua tu sangat tinggi. My auntie baru sahaja buat pembedahan hempedu, tapi dia guna dia punya insurance lah, and buang tu sahaja kos RM30,000 dekat swasta. So kita kena aware dengan benda macam tu. Kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak bayar semua duit tu kan. And this one story juga yang saya dengar from my friend yang ada kerja dentist dekat hospital. Alright, bila accident ataupun maksudnya bila kita dah sakit kan, so kita akan masuk hospital which is yang kerajaan. Diorang memerlukan kos untuk operation, untuk masuk besi kan, yang mana-mana yang perlukan rawatan tu. Ada sampai satu tahap memang diorang nak bayar RM2,000 untuk besi tu pun tak dapat. Tak boleh nak bayar. Even RM2,000 pun tak boleh nak bayar. And the doctors, the dentist chip in their money sebab kalau diorang tak ada duit, macam mana nak tanggung segala, nak tanggung, tak boleh nak teruskan operation kalau diorang tak bayar. So takkan kita nak biar tengok dia sakit kan. So kalau kita tak ada duit, macam mana nak bayar bila kita sakit, kita ni semua, kita tak nak susahkan orang lah basically. So kat situ yang kita kena aware rising of medical expenses ni. Okay. And then ini adalah platform how to build your retirement fund from now. Alright, so ni nasib baik Malaysia ni kita ada one fund which is Employee Provident Fund yang wajibkan semua pekerja mencarum kan. Ada majikan mencarum. So kalau you bayangkan kalau this company tak ada, you rasa setiap orang nak ke simpan duit untuk hari tua?
Kita tak nak lah. Kalau kita dapat gaji 5,000, kita dapat gaji 5,000, kita tak fikir langsung nak simpan untuk retirement. Sebab tu company company tu dah carum asingkan sikit untuk kita sebab persediaan kita waktu tua kan. And then private retirement scheme. So this one adalah one of I bekerja di bawah company public mutual ni. I ada license on private retirement scheme and unit trust. So if you nak plan for your retirement, you nak simpan dekat sini, you boleh contact I lah in future sebab kat sini kita akan personalize your retirement. You ada 100 ke 200 ke kan, boleh je start whenever you want, asalkan you tahu that is for your retirement. And then ASB, tabung haji, you boleh masuk this one adalah low risk. Kalau yang PRS and unit trust tu dia ada risk sikit lah. Untuk ASB and tabung haji dia low risk. Gold, if you simpan emas kan, simpan and then bila retire you jual emas tu nak dapat cash. Tapi itu yang bahayanya sebab bila dah tua kita macam-macam. Maksudnya bila kita dah tua and dah jual duit tu dapat duit macam banyak, kita mungkin kena scam. Kita takut kena rompak kan, duduk rumah sorang-sorang. Kita takut kena scam, orang call. So kena tahu nak simpan kat semua tempat ni ada risiko dia, macam mana nak simpan, berapa banyak nak guna. Okay. Alright, so this is the platform to build your retirement fund. Okay, masih okay tak ni semua? Okay. Alright. Okay, thank you. Thank you so much, Ain. Okay, kejap. Okay, kejap Saya tengok yang bawah ni. Okay, so 5 retirement mistakes to avoid. So kita dah masuk webinar malam ni. Takkanlah kita nak buat kesalahan lagi sebab you dah tahu dah. You dah dapat exposure dah about retirement. So you need to take note on this supaya you tak buat. Mungkin orang lain buat and diorang terlambat sedar. So baru baik you sedar dari awal supaya you tak terlambat. Okay, the first one adalah not starting early enough. So kita rasa kita muda, umur 20, 25. Tapi kalau you tak start dari sekarang fikir benda ni, lambat lagi lah you nak sedar, lambatlah duit tu nak beranak, lambatlah duit tu nak terkumpul. Betul tak? Sebab bertuahnya orang muda yang start daripada awal sebab dia hanya perlu start dengan amount yang sangat kecil. Kalau kita nak simpan 200, kita ada 40 tahun sampai umur 60, betul? Umur 40 tahun kita boleh simpan for retirement. Tapi kalau orang baru start umur 40, dia ada sekejap je masa untuk disimpan, kan? So kita bertuah lah sebab kita boleh start awal, kita boleh start sikit. Cuma kita tak start. So itu adalah retirement mistake. If you tak start, you akan terlambat. Duit you akan tak grow, kan? And then unclear retirement goals. So ni memang common mistake lah sebab orang memang tak aware pun bila dia nak retire, sampai bila dia nak bekerja, berapa amount dia nak. Itu yang saya dah share tadi. So you dah tahu berapa juta, berapa ribu nak guna. So kalau you tak tahu, macam mana you nak ada clear kan? Goals ni adalah the paling utama dalam financial rules lah. Sebab kalau you tak ada goals, macam mana you nak simpan duit? Sampai bila-bila pun duit tu, you tak akan tahu bila you nak guna, sampai bila dah achieve, kan? So you kena fokus goals tu apa? Retirement ke, pergi haji ke, nak pergi bercuti ke, semua tu different different goals. Sebab you bayangkan retire sahaja untuk makan, itu adalah basic living things. Belum pergi haji lagi, belum pergi bercuti lagi. And then neglect inflation. Dia tak tahu
bukan tak tahu. Kita sebenarnya tahu. 10 tahun lepas harga saya lah. Saya suka makan kebab kan. Saya suka makan kebab tu. Saya makan dari saya umur 10 tahun. 10 tahun adalah 15 tahun lepas. 15 tahun lepas saya beli kebab tu RM2.5. So after 15 years harga kebab tu RM5. So harga kebab tu RM2.5. 10 tahun lepas tu mungkin harga kebab tu RM1, betul? So kita dah tahu dah harga tu RM1, naik RM2.5, naik RM5. So kita takkanlah tak tahu, mestilah akan naik lagi untuk harga ayam, harga minyak, harga gaji, untuk gaji, sebab kita nak gaji banyak. Bila gaji banyak, harga barang pun akan naik lah kan. Sebab itu adalah ekonomi, inflation ni. So, you kena take note, inflation ni is the silent killer untuk kita punya duit. Bila you tak plan, you retire dengan duit yang cukup-cukup, duit you akan berkurang dengan cepat lah. Macam tu. Okay, so the next one adalah when you neglect your health. So macam tadi ada 3 possibilities in life kan. If you rasa you hidup lama and sehat, alhamdulillah lah. Tapi kita tak pernah tahu pun bila kita akan sakit. Macam mana you jaga kesihatan pun, you boleh sakit kan. So kalau you tak prepare for your health fund, you akan, okay, kalau you ada beribu-ribu pun, tapi itu adalah untuk you punya makan, minum, bayar bil. Tapi bila kita sakit, banyak expenses keluar untuk sakit sahaja. Siapa nak bayar makan, siapa nak bayar minum, siapa nak bayar bil-bil. So kita sendirilah kena plan sebab kita tak nak susahkan orang lain. Itu je kita punya point. Kita plan untuk kita, nama dia personal finance kan. Kita plan for our own goals. Kita nak retire bila? Kita kalau sakit apa jadi? Kalau ni kita ada duit sendiri. Macam tu. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke kan. Memang setiap orang kena ada duit. And then lastly, not diversify your savings. So kalau you simpan duit tu, you tak diversify kat tempat lain, you tak biar dia grow, you biar dia dimakan inflasi, memang sayang. Sebab banyak sangat kes dia simpan bawah bantal. Mungkinlah yang ada memang real case yang okeylah yang duduk dekat macam contoh dia duduk dekat Felda kan. Dia masih simpan bawah bantal. Dia simpan kat bantal, dia simpan kat rumah, dia simpan kat bank. So kalau dia simpan amount tu jugalah yang akan sama bila umur 30, bila another 30 years. So bila duit tu tak grow, dia dimakan inflasi lah, faham tak? So sayang kalau kita biar dekat dalam bank je. I have met a lot of people yang simpan dalam bank je sebab dia sayang duit dia. Memang sayang, tapi kalau letak bawah bantal, kalau na'udzubillah min zalik, rumah terbakar ke, orang rompak ke kan, macam mana duit tu boleh hilang sekelip mata je kan. So better we diversify duit kita dekat tempat macam-macam platform yang saya bagi tahu tadi, so that duit tu grow. Okay. Alright, so if time mistakes, and then okay, this one about public versus private sector. Retirees adalah di mana mungkin dekat sini mostly mungkin ramai private, betul tak? Boleh tak komen satu boleh bagi tahu you guys sektor private ke public? Sebab saya percaya sekarang agak susah sikit lah kalau kita nak masuk public. Ada tak yang yang public dekat sini, ataupun yang saya tanya adalah yang private. Ramai tak yang private? Sebab yang private ni lah yang kena paling penting plan diorang punya retirement. Because diorang akan dapat lump sum of money. Diorang akan dapat segedebuk duit KWSP tu yang dicarum sepanjang mereka bekerja, dan dia akan guna macam tu je. So without planning, duit tu boleh habis sekelip mata. But the benefit for the public sector, you ada dapat pension monthly kan. But the pension pun tak cukup
untuk cost of living nowadays, sebab biasanya pension you tak dapat the same amount from your last salary, betul? So mungkin your last salary 6,000, mungkin you dapat 4,000, 3,500. I pun kurang pasti about the calculation, but I believe dia akan less from your last salary. So the basic living daripada you 6,000, you masih bayar. Contoh, you masih bayar hutang, you masih makan, you memang tetap kena makan, you kena beli, you kena spend the same amount. Tapi duit you kurang. Because the pension monthly ni kurang. So you kena ada extra money lah, other than pension money. Contoh, you kena simpan juga. Sambil you bekerja dekat kerajaan tu, you kena simpan, asingkan juga sikit. Back to the retirement rules tadi. 20% ke at least kan. Plan for your future. Because bila biasanya pension ni, kalau cikgu ke kan, diorang dah habis, diorang nak duduk rumah. Diorang dah biasa mengajar. Okay, biasa diorang akan nak berkebun, betul? Yang dah berumur, diorang nak berkebun, diorang nak buat apa yang mereka suka, mengaji ke, anything. So benda tu semua menggunakan duit. Kalau berkebun, tanah tu free, kita ambil lah kat mana-mana. Tapi baja, yang baja semua, pokok semua mahal sebenarnya. So diorang punya hobi masa tua ni lagi perlukan amount yang banyak lah. Macam tu. And then for private, kita dah kumpul carum sikit-sikit kan from our untuk KWSP. Ke ada yang tak tahu ni, diorang duit kerja tu carum ke tak KWSP? Jangan lupa untuk check for your company, carum tak your gaji masuk EPF ke PRS ke, because one of my friends bekerja selama almost 1 year, the company tak carum pun for KWSP dia. Bekerja almost setahun. So sayang sebab duit untuk retirement dia tak ada. Duit untuk retirement dia tak bertambah. So you kena check from your company, your KWSP tu dicarum tak from your company. Because duit tu lah yang diperlukan untuk bila kita retire nanti. And then kat situ kita kena ada planning. Sebab kita tak nak duit tu habis. Tadi kita planning macam mana nak achieve. Sebenarnya kita ada pula plan post retirement planning. Sebab kalau nak masuk semua retirement punya plan, memang tak habis kita malam ni. So benda tu kita personalize lah. Kita nak, you boleh cari mana-mana unit trust consultant, mana-mana PRS consultant yang boleh guide you macam mana nak uruskan you punya retirement fund. And then diorang kena DIY lah, sebab kita nak kena cukup macam 4% rules tadi. Kita tak nak guna habis 500,000 habis lamsam. Biasalah dah dapat nak renovate rumah, anak nak kahwin, nak belanja pergi bercuti. Renovate rumah dengan anak kahwin ni paling common, betul? Yang tu pun dah boleh keluarkan duit segedebuk macam tu. So diorang tahu tak macam mana nak pastikan duit tu tak habis, tapi kekal grow, tapi duit tu masih boleh dapat. Itulah yang saya explain tadi, 4% rules. Keluarkan 4% je. Okay. Alright, so kita dah nak habis dah, because tadi sampai sini kita cakap kat sini ada lump sum kan, and then pension, monthly payment. So bila diorang ada lump sum, tu ada post retirement, and kalau dia tak plan, inilah akibat dia. Akibat dia adalah dengan duit yang banyak, you nak banyakkan lagi. Lepas tu you pergi serah diri dekat scam. Nampak tak, duit pension simpanan 200,000 lesap. Baru Oktober hari tu, Oktober 2023, umur 61, guru wanita. Banyak ni yang dapat gratuity kan. Guru hilang simpanan termasuk persaraan terpedaya sindiket. So you kena make aware
dengan your parents, you kena aware untuk diri you sendiri, duit tu macam mana nak urus. 200,000 cakap boleh lesap sehari, you nak makan apa lepas tu? So kalau sekarang ni scammer ni memang makin pandai kan. Kita kena lagi pandai dari scammer. So you kenalah ambil berat ni sangat-sangat penting sebab my mum pun tadi baru je dapat message. Oh, dapat transfer 1,000 to your Maybank something. Lepas tu dia call. So kalau kita tak tengok dia, tak tanya dia, tak ambil tahu pasal ni, mungkin diorang adalah orang-orang yang kena scam ni. I wonder juga untuk diorang ni kan, tak ada ke orang pesan kan, tak ada ke orang jumpa untuk bagi nasihat. Mungkin diorang tak pernah expose dengan benda-benda macam ni. 300,000 wang kripto. Okay, pernah dengar kripto tak? Kripto ni dia adalah one of the digital investment lah, which is digital coin untuk grow kan, with a super high risk punya investment. So kalau dia kata boleh masuk 300,000, you boleh dapat 1 juta. Masuklah orangnya. Pesara wanita juga mendapat pulangan kerugian 300,000 terpedaya. Tak wujud pun skim tu. So dengan saya sangat wonder macam mana dia boleh keluarkan duit sebanyak itu. Tapi okeylah, as we know, all the investment scheme ni, dia akan bagi dulu. Dia akan bagi dulu untung. Dia akan bagi untung, dia akan tengok you happy, dia nampak you legit, dia nampak you boleh bagi lebih, dia buat macam tu. So sebab tu you kena tahu this one, the next part yang macam mana you nak tahu investment tu legit ke tak, scam ke tak. So mungkin ramai orang tak familiar dengan ni Securities Commission of Malaysia, which is kita panggil polis lah, polis untuk pelaburan. Polis selalu tangkap jenayah je, tapi ni dia tangkap dia tangkap skim-skim yang menipu lah, yang scam rakyat-rakyat Malaysia ni. Sebab biasanya yang ni dia dah kena dulu, dia pergi report, then company-company tu akan keluar dekat Securities Commission ni, company apa yang pernah buat bad report dekat yang dah pernah scam. Dia ada. So you boleh try, I ada bagi link kat sini actually untuk tengok the alert list yang investment scam. Because I believe all the pensioners ni, diorang tak tahu pun nak check. Diorang tak tahu pun adanya company yang scam diorang tu dekat alert list Securities Commission. And then okay, consultant authorized. Okay, so for your information, orang yang nak market the product for investment, orang yang nak minta you, basically nak minta you duit, betul tak? Yang macam okay, you masuklah kat sini 500,000. Diorang kena berlesen. Diorang bukannya senang-senang boleh minta duit orang tanpa berlesen. So this is one of the website, because I consultant from FIMM, which is Federation of Investment Managers Malaysia. So kita orang kena ambil exam, kita orang kena datang training, kena belajar, kena banyak, kena lalui a lot of kena ada ilmu lah untuk nak suggest people investment, people's money kan. So kat sini pun kita boleh check. Dia kata, oh saya ada kat sini, saya ada kat sini. So kita boleh check. Mereka ni ada license financial ke tak? Mereka ni boleh ke tak? But I believe most of the Malaysians ramai tak aware yang mereka ni sepatutnya berlesen. Mungkin diorang rasa, oh dia ni dah belajar finance, percayalah. Padahal yang belajar finance, bukanlah nak cakap apa, yang mungkin yang ada background, diorang dah tahu dia data, diorang lah ada scammer sebenarnya. Sebab diorang hanya menggunakan, maksudnya diorang dah ada pengaruh, diorang dah ada ni, mungkin senang diorang nak scam. Macam tu. So you kena berhati-hati. This one lastly from Financial Consumer Alert List.
Ni from bank negara. I tak sure kalau I tekan, dia tak keluar kat sini. I ada letak di screenshot. Actually one of the screenshot lagi about financial consumer list ni pun sama. Bank negara perhati company-company kat Malaysia ni. Mana yang scam, mana yang dah pernah. Actually the scammers dekat Malaysia ni, diorang akan ambil berjuta-juta dulu. Diorang dah dapat, bukan ambil, diorang dah dapat berjuta-juta from duit pensioners, kan, duit kita semua, baru diorang lari. 300,000, 200,000 ni baru berapa orang kan? The total memang millions. So please with your knowledge, with your awareness malam ni, boleh spread the this kind of awareness supaya you jangan main masuk je any investment dekat Malaysia. Okay. Alright, and then financial consumer risk. Okay, this one another tips and tricks lah. How you nak tahu investment tu scam. Because yang macam I cakap tadi, dia akan bagi dulu. Dia akan bagi dulu, then you dah happy, you akan bagi lagi. Tapi you boleh check dekat tu, betul tak company tu. And then this one adalah 5 red flags. The first one adalah the scheme promise high return within a short span of time. So dia too good to be true. Dia kata you masuk 300 dapat 10,000 within 12 hours. Sangat-sangat mustahil kan? Kalau lah ada scheme macam ni, saya pun masuk. Saya pun nak 10,000. Banyak ni. Masuk 300 je dapat 10,000. So dekat Telegram sangat-sangat banyak. Perasan kan? Kat Telegram dia kata masuk, lepas tu dia siap ada testimoni lagi tu. Dah masuk tuan, dah masuk dapat duit tuan. Betul tak? So janganlah sesekali menggadaikan duit awak dekat tempat yang promising high return ni. And then promoted through social media. Mungkin social media ni terbuka sebab ada juga yang legit kan, ada juga yang give awareness. Tapi yang bagi dekat Telegram siap ada testimoni, diorang lagi pandai. Diorang lagi buat kita percaya. Diorang lagi macam call kan, cakap ada ni. Janganlah senang-senang percaya dengan all the platforms. Because ada case, one of my yang I kenal, dia masuk duit 11,000 macam tu. All the apps, semua benda, registration, semua ada masa tu. Lepas dia letak 11,000 tu, lepas tu apps tu hilang. Website tu hilang. Macam tu sahaja. Contact orang tu pun hilang. Saya pun amazed. Sangat-sangatlah licik all the scammers. Sebab saya tak pernah kena lagi, alhamdulillah. So itulah saya pun nak tanya kan, manalah tahu kan ada pengalaman ke pernah kena scam. Bolehlah. Yelah kalau kita dah kena scam tu mesti kita sedih kan. But why not you give awareness, you give peringatan dekat orang lain. Sebab kita tak nak orang lain pun kena sama. Okay. Request money masuk personal lah. Memang pelik lah. Jangan, mana ada orang nak minta masuk akaun bank kita? Mana ada orang nak minta duit masuk kat dia? Dia nak buat apa dengan duit tu? Dia bawa lari lah. Mestilah kita masuk dekat macam legit platform. Macam contoh tabung haji ada apps dia, ASB tabung apps dia, unit trust ada apps dia. You kena pergi, you kena sign form ke, kan? And then fake certificate, document, verify relevant authorities. Mungkin yang macam one of the website tadi, dia memang legit. So kalau tak ada account tu, nombor dia, nama dia, tak ada lah. Memang tak ada sebab anyone boleh cakap dia consultant. Anyone boleh cakap dia financial advisor. Tapi you boleh check. You boleh ambil tahu tentang dia background. And then last, about this one, actually memang ada one of the case, even my own abang ipar kena dekat depan bank. Dia jumpa orang tu depan bank. Dia memang explain, tunjuk, cakap semua dekat depan bank. Dia cakap dia orang bank. Tak silap saya dia cakap tentang ASB financing lah waktu tu. And I tak sure macam mana dulu
dia kena masukkan duit through the counter ke macam mana, but dia bagi cash. Dia bagi cash kat orang tu. Then rupanya dia bagi cash tu, orang tu bukan pekerja bank tu pun. Bukan ni pun. And bila dia, my brother-in-law tanya, orang tu dah berhenti dah. So memang red flags lah kat situ. And lastly, promoted as limited time. Tak ada benda yang limited. Sebab investment ni is always there. Kita nak grow for the future. Kalau dia kata masuk sekarang sebab bulan depan dah tutup, tu memang tipu lah. Because kalau ada pressure tu, sebab dia nak you masuk juga. One of the investment scam yang hari tu baru keluar, belum yang I encounter with my clients adalah I'm not sure I can say this ke tak, but okay lah, this company from Indon. This company from Indon, the worst part is dia minta the client, the investor buat personal loan. Buat personal loan, masuk investment. And the personal loan bukannya sikit-sikit, 20,000, 70,000, 140,000. And they attack government punya employees. Sebab mereka senang untuk apply loan. So bila dia dah apply loan, dia dapat duit tu, dia invest dekat dia platform yang kata invest dekat sini, masuk sini. Dia janjikan dividen bulan-bulan. 5% setiap bulan. 5% setiap bulan kalau masuklah 70,000. Mungkin dapat 3,000 sebulan. Tapi dapat 3,000 tu 70,000 tak boleh keluar. Kena lock 2 tahun. Lepas tu macam dah suspicious kat situ. Kenapa tak boleh? Kenapa kena lock macam tu? Kenapa? Macam mana boleh bagi 5% sebulan? Because kalau setahun dia dapat return 60%. Siapa nak bagi 60%? Saya pun nak masuk. Kalau 60%, orang masuk 1,000,000 pun dah dapat 600,000, betul tak? Tapi mungkin orang yang tak aware, orang yang tak pernah terdedah dengan benda ni, dia percaya. Dia nak return yang cepat. Itulah kelemahan kita dan rakyat Malaysia ni yang sangat tergugat. Nak cakap tergugat because diorang sebenarnya ada financial problem kan. Diorang nak duit yang cepat. Then dia masuk tempat-tempat macam ni and dia rasa dengan duit yang dapat bulan-bulan tu duit dia makin banyak. Tapi sebenarnya tak ada orang bagi short high return within short span of time. Sebulan tu mustahil nak dapat 5% above. Kalau ada pun 5% setahun. You kena faham about the return, you kena faham about the how investment works. So please invest with knowledge, and I really urge untuk kita yang muda-muda ni, yang semulah yang sampai berapa umur, kita belajar, kita keep belajar untuk dapat ilmu. Okay, dah habis dah untuk dapat ilmu retirement, investment, financial especially, because financial ni every single day, every single minute punya transaction, betul tak? So kalau you tak aware with your financial, macam mana you nak success in your life? Tipulah nak cakap orang yang ada masalah, bukan tipu, saya baca tipu. Bukan nak cakap yang dalam any problem, which is macam contohlah bunuh diri, penceraian, pergaduhan. One of it adalah faktor dia adalah financial. So kita kena aware, kita kena ready everything from your makanan, apa yang you keluarkan untuk makan, untuk simpan, untuk beli, buat hutang, untuk semua benda you kena ambil berat, sebab retirement ni hanya adalah sedikit je daripada all the financial yang you kena take note. So at least malam ni you dah dapat pasal retirement, then pasal scam, then after this ada program-program lain from this bash kan, you punya bash from UiTM, you boleh join and open to public, because this is a good initiative yang okay, InvestSmart ni pun adalah one of the initiative from
government dia nak give more financial literacy dekat Malaysia. Kita nak bagi orang pandai smart kan? Sebab financial literacy kat Malaysia ni sangat-sangat rendah. Sebab itulah kita banyak kena scam, kita banyak financial issues, kita tak aware benda-benda basic yang kita perlu ambil tahu. Okay, alright. So dah 9.40 dah. I'm so sorry for taking your time. Thank you so much. Saya tak cakap sendiri kan, saya tak shock seorang-seorang kan. Ada lagi yang semua dekat dalam Zoom ni untuk Ada. thank you so much Ain and yang lain for your attention. So this is just my social media yang actually I just post about financial tips ni baru je tahun lepas. Sebab I think my intention sebenarnya nak orang dapat ilmu sambil tengok TikTok. Sebab TikTok kan, start COVID kan semua orang ada TikTok kan. So bila lalu-lalu janganlah tengok yang membeli je. Kita kenalah tengok yang menyimpan juga. Betul tak? Sebab kalau you beli, habislah, kurang lah. So kita kena simpan juga. Beli pun boleh kan. Tapi tahulah financial rules tu. Okay, so this is my, you can contact me untuk you nak further consultation ke, I boleh explain kat you macam mana nak plan. InsyaAllah I boleh je help you to plan for your better future. Sebab I happy bila tengok orang ada proper financial plan. Tak kisahlah about retirement ke, about how to handle debt ke, how to settlekan hutang semua tu kan. Semua tu kena ada ilmu. So insyaAllah apa yang I boleh bantu, I bantu. And thank you so much for tonight. I'm sorry for yang baik tu datang daripada Allah dan yang kurang tu semua datang daripada saya sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sorry. Ada session kan? Ada session Q&A kan? Ya, sekarang kita buka pada semua audience. Kalau ada apa-apa soalan, boleh bertanya sekarang. Ada tak? Mana-mana audience? Kita Sebab open session sekarang. Ain yang nak bagi soalan ni. Saya ada satu soalan. Risau. Sebelum tu Okay. kita tanya dulu audience lain, ada tak? Kalau ada terus boleh chat dekat chat box ataupun terus on mic. Boleh. Kalau ada rasa nak tanya apa-apa, bolehlah tanya, saya cuba jawab. Okay. Kalau Okay. tak, saya yang soalan. Tak. Okay, sementara Okay. tu saya bagi soalan saya dulu lah. Okay, boleh. Saya nak tanya, actually apa satu advice yang short and kira padat lah untuk young generation, sebab sekarang ni young generation dia orang macam tak alert sangat about their retirement planning kan, sebab yelah biasa dia orang ada mindset yang macam aku muda lagi, so buat apa nak prepare for this kind of investment kan. So apa pandangan akak? Maksudnya okay, saya confirmkan balik soalan dia, apa best advice untuk young generation, betul? Betul. Advice untuk young generation, lagi-lagi yang muda-muda baru saya alhamdulillah lah masih nampak muda kat sini. Masih muda. My advice is, I think ada 3 lah, and actually 3 tu semua apa yang I present tadi, lagi-lagi untuk muda. First memang kena start early lah, because you ada kelebihan yang umur tengah muda lagi, untuk you dah tahu dah apa nak buat. So you kena start early. Sebab kalau perbezaan you start umur 20 dengan 40, you kena work hard umur 40 to save more untuk your retirement. Sebab masa tu dah pendek. So kalau you tak start sekarang, memanglah sangat-sangat rugi. Sangat rugi sebenarnya. Because you umur 60, you tengok orang lain millionaire, orang lain boleh pergi mana-mana, tapi you kena duduk rumah sebab retirement fund you tak cukup. Benda tu personalized based on masing-masing kan. So you choose your life. Okay, tu the advice. Okay, I nak bagi 3 boleh ke advice?
Okay, start early and then know your numbers. Know your numbers, which is know your expenses tadi. Know your retirement fund. Because kalau you tak tahu, you tak rasa the urgency. You tak nak pun buat sebab you rasa oh cukup je ni, cukup je. So bila you tak buat, tak bergerak lah, tak jadilah retirement fund you. So you kena tahu the numbers. Okay, actually take action lah, betul tak? Kenalah take action. Bila you dah tahu numbers tu. Okay, so back for young, start early, know your numbers, and then lastly, okay, I dah ready tadi kat otak. Okay, lastly, you as kalau you muda, you ambil lah you serap lah ilmu sebanyak-banyaknya daripada free social media, daripada orang-orang yang dah lebih tua, sebab ilmu ni datang daripada pengalaman. Ilmu ni datang daripada orang-orang yang dah pernah experience. So you ambil pengajaran, the key is you ambil pengajaran daripada orang yang dah pernah merasa, then you don't make the same mistake. Tu pun saya dah cakap tadi. So that is the advice lah yang I boleh bagi, which is start early, know your numbers, and then you kena ambil pengajaran based on isu-isu yang ada tadi, because itu yang menentukan your retirement future. Okay. Okay tak? Ada apa lagi soalan? Ada tak lagi yang dari ni? I tak nampak lah the chat. Ain. Dekat chat box so far tak ada. Okay, ada soalan lain tak? Ada siapa-siapa Cik. lagi nak tanya? Okay, yang lain ada soalan ke? Yang ni mostly ada yang from your campus kan? Okay. Okay. And then, so the next question ke macam mana? 9:48. Ada 10 minit lagi sebelum kita nak berakhir. Ada tak? Mungkin mereka dah terus plan dah ni. Diorang dah terus plan dah. Diorang nak ada berapa ni. Kalau diorang dah take action, bagus sangat lah. But sorry, I lupa nak cakap. You can scan for the code lah. Kalau you nak isi, I have provide dia punya Google Form, ataupun you nak WhatsApp you tak nak cakap sekarang, boleh je. Cakap anytime. Okay. So, Ain? So kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh akhiri program kita. Tak ada Okay. So selesai sudah program Retire Rich Millionaire. Ucapan tahniah buat semua peserta yang memberi kerjasama sehingga program selesai. Semoga semua peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi dari program ini dan berkongsi dengan masyarakat sekeliling. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada speaker kita pada malam ini, Cik Nur Fatihah Azlan, atas ilmu dan perkongsian yang dikongsikan malam ini. Dan sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kekurangan itu adalah datang dari kelemahan saya sendiri. Dan sebelum kita akhiri majlis kita, nak minta jasa baik semua peserta untuk isikan feedback survey yang kita dah attachkan dekat chat box. Okay? Alright, boleh. Okay, so thank you so much juga everyone. And I hope you guys boleh isikan feedback ni, sebab you guys memang need this feedback for your ni. Wow, okay, sekejap. Alright, so thank you so much everyone. You boleh, kiranya boleh isi and then boleh leave here. Ain? Ya, betul. Kita dah selesai dah. Okay, terima Terima kasih kasih. semua. Selamat malam.